Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bai'ah para sahabat radhiyallahu anhum. Yang ini di antara yang dilakukan oleh para sahabat ialah berbai'ah. Bukan sahaja pada zaman Nabi SAW dan seterusnya kepada sahabat-sahabat Nabi. Bahkan bai'ah jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Bai'ah merupakan ikatan rohani di antara pemimpin dengan orang yang dipimpin ataupun guru dengan anak murid. Jadi apabila kita mempelajari ilmu-ilmu yang lebih lagi membahaskan mengenai ilmu-ilmu kerohanian ataupun kesufian, untuk adanya ikatan, maka hendaklah dilakukan bai'ah. Apabila seseorang itu bai'ah, mesti dia kena ada adab dan mesti kena ada taat kepada gurunya dan ataupun memberi khidmat kepada gurunya. Kerana gurunya akan memimpin rohaninya sehingga terbuka hijab di dalam hatinya ataupun dibuka pembukaan di dalam hati yang disebabkan daripada barakah yang dibawa oleh guru tersebut. Maka inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Mereka berbai'ah dengan Rasulullah SAW, sama ada di kalangan budak-budak kecil ataupun para sahabat berjumpa dengan Nabi, berbai'ah dengan Nabi. Dengan cara bai'ah ini, ikatan ia dengan Nabi dan apa yang dipimpin oleh Nabi itu menjadi semakin kuat, sehingga mereka mendapat daripada Nabi SAW. Mereka yang tidak mengenal Allah di kalangan sahabat-sahabat Nabi, apabila mereka berbai'ah dengan Nabi, ada juga di kalangan sahabat Nabi, lepas berbai'ah dengan Nabi, terus rohaninya terbuka oleh Allah Ta'ala. Sehingga berlaku kepada sahabat-sahabat seperti Bilal ibn Rabah. Bila bersama dengan Nabi, bila berbai'ah dengan Nabi, walaupun baru beberapa hari berbai'ah dengan Nabi, lalu terbuka hijabnya, sehinggalah menjadikan orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam bidang tasawuf, bila kita belajar ilmu tasawuf, kita kena berjumpa dengan guru dan kita berbai'ah dengan guru. Guru akan pimpin rohani kita. Maka dengan sebab barakah yang daripada guru, kadang-kadang orang sekejap saja dibuka hijab, menjadi orang yang begitu tawadhu. Kesannya adalah disebabkan bai'ah dengan guru. Ada pun anak murid yang tidak berbai'ah dengan guru, hanya belajar balik. Guru pun tidak berbai'ah. Lalu apa yang mereka lakukan ataupun apa yang mereka belajar itu kurang kesan kepada guru. Dan guru yang selalunya mengambil berat dengan anak murid yang ia bai'ah. Sebagai contoh, ada salah seorang anak murid kepada Junaid Baghdadi. Jadi anak murid Junaid Baghdadi ini, dia ini datang alam rohani. Di antaranya dia merasakan bahawa dia telah masuk di dalam syurga. Dia telah berjalan ke dalam syurga. Lalu satu ketika dalam mimpi, ketika malam-malam hari, dia akan didatangi oleh seorang yang tidak dikenali. Lalu mengatakan bahawa mari ikut aku. Dia ni anak murid Junaid ni pergi ikut dengan orang yang tidak dikenali, memakai jubah putih dan sebagainya. Lalu dia pun ikut. Bila dia ikut sampai ke satu tempat, dia dijamu oleh makanan yang lazat-lazat, orang yang cantik-cantik, tempat yang indah. Lalu dia makan, dia dijamu, dia disambut, dan dia merasakan bahawa dia itu berada di dalam syurga. Jadi keesokan tu, habis pada tu, dia pun balik ke tempat dia pun sedar-sedar pagi. Begitu keadaan dia. Malam tu dia datang pula menyendiri seorang diri. Datang pula orang tadi, bawa dia, pimpin dia, dijamu pula makanan. Begitulah keadaannya. Sehingga anak murid Junaid Baghdadi ini menjadi sombong. Dia selalu berkata, aku ini pergi ke syurga tiap-tiap malam, katanya. Syurga macam mana? Lalu dia cerita makanan hebat, tempat yang cantik, ada orang menyambut tetamu, sambut dia sebagai tetamu. Dan cerita mengenai dia ini pergi ke syurga ini telah menyebabkan dia sombong. Dalam hati dia sombong. Tapi anak murid ini, anak murid yang telah dibai'ahkan, anak murid yang telah berbai'ah dengan Junaid Baghdadi, lalu Junaid Baghdadi panggil dia. Cuba apa yang telah berlaku pada kamu, tolong ceritakan kepada saya, kata Junaid Baghdadi. Lalu anak murid dia pun cerita, saya setiap malam didatangi oleh orang yang tidak dikenali, memakai pakaian putih, pakai jubah putih, lalu memimpin saya, mari ikut saya, kita pergi ke dalam syurga. Lalu saya diberi makan di tempat yang indah, yang tak pernah tengok tempat yang indah tadi, dan orang-orang yang melayan saya begitu baik, dan saya berada di dalam syurga, katanya.
Junaid Baghdadi mengatakan, kamu ini telah sombong di dalam hati kamu. Kalau kamu nak tahu, baik aku bagi kamu amalan. Kalau ada sahaja dia jemput kamu makan, kamu pergi, kamu baca ayat. Diberi ayat oleh Junaid Baghdadi, di antara ayatnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pergi. Malam ni pun, malam tu pun datang lagi. Tiada malam pergi ke syurga. Datang lagi. Bila datang lagi, dia pun menjadi ragu-ragu nak baca ayat ke, dia nak mahu baca ayat. Dia fikir-fikir, kali dia pun baca. Apabila dia baca ayat la haula wala quwata illa billah, dia tengok ahli-ahli syurga yang disangka ahli syurga lagi dia tak buka. Lagi dia tak buka. Bila lagi dia tak buka, akhir sekali dia yang dia merasa duduk dalam istana yang indah tadi, tiba-tiba istana tadi hilang. Bila istana tadi hilang, didapati dia berada di atas najis-najis ataupun tumpukan tulang-tulang bangkai-bangkai binatang. Ya, rupanya hidangan itulah bangkai-bangkai, tulang-tulang. Dia pun terkejut. Lalulah dia berlari-lari balik ke rumah dia, sambil menangis berjumpa dengan Junaid Baghdadi dan menceritakan pengalaman dia yang malam tadi dia duduk di tempat najis, tempat bangkai-bangkai dan tulang-tulang. Kata Junaid Baghdadi, itulah dia. Itulah dia, kamu tertipu dengan alam rohani yang ada dalam diri kamu. Jadi Junaid Baghdadi sayang pada anak murid dia, tapi anak murid dia pun anak murid dia diselamatkan dengan cara Junaid Baghdadi beri amalan. Jadi anak murid yang sudah dibai'ah, kadang-kadang apa yang dilakukan oleh anak murid tadi, gurunya dapat tahu apabila dia berbai'ah dengan guru yang musyrik. Kerana apa dia dapat tahu? Kerana bai'ah ini adalah satu ikatan. Satu ikatan. Bila satu ikatan, yang ada ikatan di antara guru dengan anak murid melalui alam rohani, ataupun bila anak murid tadi berbai'ah dengan guru. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Nabi SAW terhadap sahabat-sahabat Nabi. Sehingga kan sahabat Nabi bila berbai'ah terbuka hatinya. Kita kadang-kadang berzikir nak hilangkan rasa ujub, riak, takabur dan sebagainya dalam hati payah. Kita berzikir. Bila tanya, tujuan apa kamu berzikir? Tujuannya kita nak berzikir ini adalah disebabkan kita nak bersihkan hati kita. Tapi bila kita berzikir tidak dapat bersih. Tak dapat bersih. Tetapi bila ada guru yang memimpin kita, dengan kita berbai'ah dengan guru tadi, kita pun berzikir dengan pimpinan guru, lalu terbuka, tercabut segala penyakit-penyakit hati. Kerana apa? Kerana rohani kita telah dipimpin oleh guru kita. Melalui apa? Melalui bai'ah di antara kita dengan guru. Sebab tu anak murid yang bai'ah ini adalah anak murid yang telah dikhususkan. Yang mana bila guru saja dia tadi membai'ah anak murid dia, maka menjadi tanggungjawab guru tadi memimpin rohani anak murid dia. Anak murid pula yang berbai'ah dengan guru, menjadi kewajipan menjaga adab dengan guru dia apabila dia berbai'ah. Inilah amalan sufi yang dilakukan. Sehingga kan kita melihat anak-anak murid, guru-guru sufi dengan anak muridnya tawaduk. Dan anak muridnya taat kepada gurunya. Sebab apa? Sebab ada bai'ah. Inilah termasuk dalam ajaran sufi. Dan ajaran sufi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW yang guru sufi ataupun ini perjalanan sufi. Dan begitu juga dengan para sahabat Nabi. Maka kita tengok dalam hadis mengenai bai'ah yang dilakukan oleh sahabat terhadap khalifah Rasulullah SAW, ia telah dikeluarkan oleh Ibnu Syahin di dalam As-Sahabah an Ibrahim ibnu Muntashir an abihi an jaddihi qala kanat bai'atu Nabi SAW hina anzalallahu alaihi innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah allati bay'an nasu 'alaiha bai'atu lillahi wa ta'atu lil haqqi wa kanat bai'atu Abi Bakr radhiyallahu anhu tubayi'uni ma ata'tu Allah wa kanat bai'atu Umar radhiyallahu anhu wa man ba'dahu ka bai'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibrahim ibnu Muntashir, daripada ayahnya, daripada datuknya. Ini sanad. Daripada ayahnya, daripada datuknya, katanya berbai'ah dengan Rasulullah SAW yang dilakukan oleh manusia ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Ini adalah suratul Fat ayat yang keempat. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbai'ah kepada engkau wahai Muhammad, mereka itu adalah berbai'ah dengan Allah.
Ini ayat ketika turun ayat ni, sahabat-sahabat Nabi berbai'ah dengan Nabi ramai-ramai. Inilah permulaan bai'ah, inilah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak mengikut jalan Nabi sedangkan kita tidak ada jalan bai'ah pun? Sedangkan sahabat Nabi yang sampai rohaninya, sampai nur dia kepada Allah Taala melalui jalan yang ditunjuk oleh Nabi, mereka itu ada bai'ah di antara sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah bai'ah ketika turunnya ayat ini. Bai'ah apa? Adalah bai'ah kepada Allah. Bai'ah kepada Allah dan untuk taat kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbai'ah, bersumpah setia untuk diikatkan hati-hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala sebut mereka itu berbai'ah dengan kamu wahai Muhammad, dan mereka itu berbai'ah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu berbai'ah kepadaku selama mana aku mentaati Allah. Katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hendaklah kamu mentaati aku, ataupun berbai'ah kepada aku selama mana aku mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku ketika dalam satu kisah dipanggil Saqifah Bani Sa'adah. Jadi Saqifah Bani Sa'adah inilah satu tempat, nama tempat di Madinah. Di Madinah, dan sekarang ni tempat ni dah jadi tempat pembinaan. Bangunan-bangunan dah banyak dah. Jadi satu ketika selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidina Ali menguruskan jenazah Nabi. Masa ketika Sayyidina Ali menguruskan jenazah Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak bersama dengan Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Umar tidak kasih pada Nabi, bukan Sayyidina Abu Bakar tidak kasih pada Nabi sehingga akan meninggalkan jenazah Nabi, tidak. Tapi nak beritahu pentingnya bai'ah untuk melantik pemimpin, memimpin. Jadi sahabat Nabi dulu, mereka melantik Abu Bakar itu bukan saja memerintah negara Madinah, bahkan memimpin amalan mereka, memimpin rohani mereka. Bukan saja memimpin, ya Abu Bakar aku lantik kamu menjadi pemimpin Madinah, lepas tu pimpin Madinah. Sayyidina Abu Bakar pun biar apa yang berlaku pada rakyat. Tidak. Mereka melantik Sayyidina Abu Bakar yang pertama memimpin negara Madinah, memimpin kota Madinah, satu. Yang kedua, memimpin jalan supaya pergi kepada Allah Taala. Kenapa dipilih Abu Bakar? Kerana Abu Bakar orang yang taat dengan Nabi, orang yang paling rapat dengan Nabi, orang yang paling kuat amal ibadatnya, orang yang rohani dia kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takleh, orang yang banyak menangis kepada Allah Taala. Maka mereka berbai'ah pada Abu Bakar bukan sekadar pemimpin saja. Kita lantik dia jadi pemimpin itu saja, tidak. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq memimpin sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk mereka itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipimpinnya sembahyang, dipimpinnya ibadat kepada Allah, disuruhnya ketaatan, disuruhnya berzikir kepada Allah Taala. Ini sebagai pengiktirafan apabila kita ini inginkan orang memimpin kita. Jadi inilah yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Lepas Nabi wafat, naik Abu Bakar. Abu Bakar naik lalu berucap, ramai-ramai mengatakan bahawa kamu telah melantik aku dan aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu. Ini tawaduknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Sebelum Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Sayyidina Umar telah beri ucapan nak beritahu pentingnya kita berbai'ah, pentingnya kita melantik pemimpin, pentingnya kita melantik guru. Pentingnya kita duduk di bawah tarbiyah guru. Maknanya kalau ikut tasawufnya, pentingnya kita duduk di bawah tarbiyah guru. Kita kena pilih guru, kita kena ada guru dalam memimpin kita jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam keadaan macam tu, Sayyidina Abu Bakar kata, kamu telah melantik aku bukanlah orang yang baik di kalangan kamu. Tolonglah aku, dia kata Sayyidina Abu Bakar, tolonglah aku selagi mana aku mengikut jalan Allah Taala, dan taatlah kepada aku selagi mana aku taat kepada Allah Ta'ala. Dan seandainya aku ini menyimpang daripada jalan Allah, perbetulkanlah aku. Dan sesungguhnya orang-orang yang lemah di kalangan kamu begitu kuat di sisi aku. Maknanya orang-orang lemah yang ditindas, aku akan membela orang-orang yang lemah ini. Orang-orang kuat di kalangan kamu, orang-orang pembesar, orang-orang kaya, orang yang ada kedudukan,
itu lemah di kalangan kamu, kuat di sisi kamu, lemah di sisi aku. Maknanya kalau orang-orang yang kuat seperti orang-orang yang bangsawan, orang-orang yang pangkat besar-besar menindas orang-orang miskin, aku akan membela, kata Saidina Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun kata, hendaklah kamu ini taat kepada Allah, jangan melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Saidina Abu Bakar meminta supaya orang-orang ramai rakyatnya berbai'ah kepadanya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Dan siapa lagi golongan yang melakukan bai'ah? Yang melakukan bai'ah adalah golongan ahli-ahli sufi. Maka tidak heran kita melihat guru-guru sufi mempunyai anak murid yang taat kerana mereka sudah berbai'ah kepada gurunya. Sebagaimana Rasulullah mempunyai anak murid yang taat ataupun sahabat Nabi yang taat. Sebagaimana yang pernah saya cerita Khabbab ibnu Adi yang diseksa, hampir nyawa dia hampir habislah, hampir menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan azab. Lalu orang-orang musyrikin Mekah kata, wahai Khabbab, setujukah kamu, sukakah kamu kalau tempat kamu ini diganti oleh Muhammad? Kata Khabbab, aku tidak rela melihat Nabi sakit walaupun hanya sebatang duri kena pada tubuh Nabi. Aku tidak rela. Kenapa? Sebab sahabat Nabi sudah berbai'ah. Makna bai'ah ni menyerah hatinya kepada orang yang dibai'ah, dan orang yang dibai'ah memimpin hati manusia tadi sampai membawa jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kita kena ada bai'ah, demikianlah kita kena ada orang yang memimpin kita. Siapa yang memimpin? Memimpin itu adalah orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seterusnya bai'ah Umar radhiyallahu anhu dan orang yang selepas mereka samalah seperti bai'ah Nabi SAW. Nabi berbai'ah pada sahabat Saidina Abu Bakar, Abu Bakar berbai'ah kepada rakyatnya, kemudian naik ganti Abu Bakar wafat, naik Saidina Umar, Saidina Umar berbai'ah, kemudian naik Saidina Osman. Begitulah mereka mengikuti perjalanan Nabi SAW. Benarlah kata Al-Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah pada akhir kitabnya, aku telah mendapati bahawa jalan yang dilalui oleh ahli sufi adalah jalan yang benar-benar mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini yang dikata oleh Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali kata betul, jalan yang sebenar adalah jalan yang dibawa oleh ahli sufi. Jalan ahli sufi adalah jalan yang mengikuti jalan Rasulullah SAW. Adapun jalan lain menimbulkan perbantahan, perbalahan dan sebagainya. Inilah yang diakui oleh Al-Imam Ghazali dan mengatakan bahawa ahli sufi itu mereka mengikuti jalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qadimtul Madinata wa qad mata Abu Bakr radhiyallahu anhu wastukhlifa Umar radhiyallahu anhu faqultu li Umar irfa yadaka ubayyi'uka ala ma bay'tu alaihi sahibuka qablaka ala sam'i wa ta'ati fi mastata'tu. Daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata, aku telah pergi ke Madinah. Pada masa tersebut Abu Bakar radhiyallahu anhu telah meninggal dunia. Kata Anas, aku pergi ke Madinah dan Abu Bakar meninggal dunia di kota Madinah. Dan Abu Bakar ini dibunuh. Jadi nak beritahu, ulama mengatakan Abu Bakar mati dua sebab. Satu, yang pertama disebabkan makan racun, kesan daripada racun. Yang kedua dikatakan bahawa sebenarnya Abu Bakar mati disebabkan perasaan rindu yang bersangatan kepada Nabi SAW. Ini dua pendapat. Ada mengatakan wafatnya Sayyidina Abu Bakar adalah kesan racun yang dimakan, yang telah diberi oleh orang yang dengki kepada Sayyidina Abu Bakar. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar wafat sebenarnya adalah terlampau rindu kepada Nabi SAW. Lalu kata Anas, aku pergi ke Madinah. Bila pergi ke Madinah, didapati Abu Bakar radhiyallahu anhu telah meninggal dunia. Lalulah Sayyidina Umar Al-Khattab dilantik menjadi khalifah. Melihat orang melantik dahulu, melantik orang menjadi pemimpin, melihat kekuatan rohani. Melihat kepada kekuatan rohani, kesufian yang ada pada mereka. Lalu Sayyidina Abu Bakar orang yang kuat ahli sufinya. Kesufian dia kuat, ataupun rohani dia kuat, amal ibadat dia kuat, kesalehan dia begitu tinggi. Dia orang yang paling rapat dengan Nabi. Orang paling rapat Abu Bakar. Lalu bila Abu Bakar wafat, siapa yang paling rapat dengan Abu Bakar? Yang paling rapat Abu Bakar lah Sayyidina Umar. Maka dia lantik Sayyidina Umar.
Ini ahli sufi. Sebab itulah dilakukan tarekat, amalan tarekat. Syekh-syekh yang dilantik menjadi syekh itu adalah orang yang kuat rohaninya. Orang yang kuat rohani dia. Sebab itu dia akan jadi syekh. Di bawah syekh ni ada khalifah-khalifah yang memimpin orang bawah. Maka khalifah yang paling kanan, yang paling kuat, yang paling kuat, dia apabila wafat saja syekh nanti, maka khalifah yang paling kanan saya akan dilantik menjadi syekh. Dilantik menjadi syekh. Biasanya khalifah syekh tadi sebelum dia nak wafat, kadang-kadang dia lantik dah. Nanti kalau aku tidak ada, orang ini akan jadi khalifah. Akan jadi syekh. Jadi demikianlah amalan-amalan tarekat mereka itu dipimpin oleh syekh-syekh mereka. Orang-orang bawah dipimpin oleh khalifah-khalifah yang membawa tarekat ataupun membawa amalan-amalan rohani, amalan-amalan zikir. Maka dia kata di sini, malah aku berkata kepada Saidina Umar, kata Anas bin Malik, bila Saidina Umar dilantik menjadi khalifah, angkatlah tanganmu, aku berbai'ah denganmu. Aku berbai'ah denganmu sebagaimana kamu berbai'ah terhadap sahabat sebelummu, untuk dengar dan taat sekadar yang aku mampu, sebagaimana orang-orang yang terdahulu ataupun sahabat-sahabat berbai'ah. Maka ulur tanganmu, aku berbai'ah kepada kamu, untuk aku taat dan aku dengar apa yang kamu perintah, dan aku buat setakat mana yang aku mampu. Sebab itu kita jumpa amalan-amalan tarekat, kalau mereka berbai'ah, ada berbai'ah mereka dengan memegang tangan. Memegang tangan mereka berbai'ah. Ada pegang tangan berbai'ah. Kalau Syekh Ibrahim, kita bai'ah dengan dia pegang tangan. Kalau Syekh Nuruddin pegang tasbih. Kalau Syekh Yusuf Al-Hasani pegang serban. Ini macam-macam gaya. Mereka semuanya mengikut amalan-amalan ada. Lalu kata ulurkan tangan, mereka pun ulur tangan. Mereka berbai'ah dengan Saidina Umar Al-Khattab sambil mengatakan, kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat sekadar yang termampu. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi bila mereka bai'ah, mereka itu berbai'ah, mereka menjadi memang taat dan mereka tidak lari. Pernah berlaku kepada salah seorang daripada anak murid Junaid Baghdadi. Junaid Baghdadi punya anak murid yang ramai. Seramai-ramai itu yang ingin taat kepada Junaid Baghdadi, mereka berbai'ah dengannya. Sehinggalah satu hari Junaid Baghdadi menegur anak murid dia. Dengan sebab anak murid dia salah adab dengan dia, tegur. Tetapi dia tak berhati dengan Junaid Baghdadi. Dia rasa nak marah bila Junaid Baghdadi tegur dia. Dalam keadaan macam tu, dia pun lari, tidak mahu lagi hadir dalam kuliah. Junaid Baghdadi lari. Bayangkanlah, Junaid Baghdadi pun ada juga anak murid lagi, sedangkan dia itu sultanul auliya, sultan kepada wali-wali. Lalu dalam keadaan macam tu, dia pun lari, tidak lagi hadir dalam kuliah tu. Jadi walaupun anak murid Junaid Baghdadi sangat ramai, tapi Junaid Baghdadi tahu ada anak murid yang sudah lari daripada kuliah ni. Dia tidak biasa. Sehinggalah satu ketika Junaid Baghdadi berjalan di pasar. Jalan di pasar, nampak anak murid dia. Anak murid dia tak boleh lari. Tengok tok guru dia, Junaid Baghdadi, Syekh Junaid Baghdadi, dia lari. Lalu kata Junaid Baghdadi pada anak murid dia kata, ada burung yang terlepas daripada sangkar. Ada burung yang terlepas, kata. Mari kita pergi kejar burung. Dia pun ikut. Anak murid dia pun tahu yang dimasukkan adalah anak murid yang lari daripada dia tadi. Dia pun pergi ikut. Dia sayang sangat kepada anak murid dia tadi. Dia pun pergi ikut-ikut. Anak murid dia lari-lari, tinggallah sampai pada satu tempat tak ada nak lari. Dia tak boleh nak lari. Bila tak nak lari, dia pun tanya, nak ke mana ya Syekh? Dia tanya. Dia kata, ingin mencari anak burung yang terlepas daripada sangkar. Katanya Junaid Baghdadi. Lalu dalam keadaan macam tu, Junaid Baghdadi pun pegang tubuh dia, pegang dia, beri nasihat kepada dia. Lalu dia kata, bagaimana keadaan kamu selepas kamu tidak ada dalam majlisku? Bagaimana keadaan kamu? Oh, lalai pada Allah. Banyak lalai pada Allah. Sebab apa? Sebab sebenarnya bila kita bersama dengan guru, lebih-lebih lagi guru sufi, sebenarnya rohani kita dipegang olehnya. Macam mana dia pegang? Itu gambaran dia. Seolah-olah rohani kita dipegang. Dan dengan nur yang guru tadi, guru-guru sufi yang beramal soleh, guru sufi ni ada cahaya. Sebab tu salah seorang daripada syekh dia kata, kadang-kadang cara di antara guru sufi memimpin anak murid dia yang sudah dibai'ah, kadang-kadang dia berzikir.
Bila dia berzikir banyak 100,000, lalu dia kata 1,000 zikirku aku hadiah kepada anak muridku. 100,000, 1,000 aku hadiah kepada dia. 500 zikir la ilaha illallah ni aku hadiahkan kepada anak murid dia. Bila dia tengok anak murid dia, dia tak boleh beramal apa-apa, lalu dia beri hadiah. Dia beri hadiah. Ini amalan guru sufi. Kadang-kadang benda ni guru sufi tidak tahu. Jadi menjadi heran, kenapa kita ikut dia jadi rajin buat amal ibadat? Allah. Sebab apa? Sebab di antara adab guru yang dapat dibai'ah kepada anak murid, bai'ah kepada dia, guru tadi makan pimpin rohani anak murid dia. Dan guru-guru ini kadang-kadang dia jaga adab dia, dia semayang depan. So, kadang-kadang dia semayang sunat, dia berdoa, dia munajat, dia beri kepada, dia doa kepada anak murid dia. Ini sebagai satu jalan pimpinan rohani guru kepada anak murid. Pimpinan rohani guru kepada anak murid melalui munajat, melalui zikir, melalui doa yang diberi kepada anak murid dia. Lalu dia tanya, sehingga kan anak murid tadi menangis depan tok guru dia tadi. Lalu dia pun masuk balik. Rupa-rupanya Junaid Baghdadi begitu sayang kepada anak murid dia. Sebab apa? Sebab anak murid dia tadi sudah berbai'ah dengan dia, dan dia bertanggungjawab untuk memimpin anak murid dia tadi supaya tidak lari daripada jalan yang sebenar yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Tapi bila bai'ah mesti kena taat. Bila bai'ah mesti kena dengar apa yang diperintahkan oleh gurunya. Baik, dia kata An Salim Abi Amir radhiyallahu anhu anna wafdal Hamra'a atau Utsmana radhiyallahu anhu wa bai'uhu ala alla yusyriku billahi syai'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa yasumu ramadhana wa yad'u aidal majus falamma qalu na'am bai'ahu. Daripada Salim ibnu Amir radhiyallahu anhu bahawa rombongan Hamra telah datang berjumpa Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, lalu mereka berbai'ah dengan beliau, yakni dengan Sayyidina Osman, untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Bila bai'ah ada perjanjian ini mesti perjanjian taat kepada Allah. Bila kata kami dengar dan kami taat, baik, kamu kena dengar dan taat, mesti kamu tidak syirik kepada Allah. Dah kalau gitu tak syirik kena bai'ah, tak bai'ah tak syirik, kena syirik tidak. Maknanya bila kita berbai'ah lebih lagi kuat kita. Kuat kita, kekuatan kita makin kuat untuk kita nak menjaga iman kita. Maka dia kata tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, mendirikan sembahyang dan mendirikan semayang, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan meninggalkan hari perayaan Majusi. Jadi Sayyidina Osman kata macam tu, boleh jadi golongan ini mungkin dia itu dekat dengan orang Majusi. Dibimbang takut perayaan orang Majusi kan dia ikut, lalu dia bai'ah betul-betul, dah ikat dah. Ingat dia kata mesti kamu meninggalkan hari perayaan Majusi. Ini Sayyidina Osman. Mereka itu berbai'ah, membai'ahkan rombongan daripada Hamra. Setelah mereka menjawab ya, maka mereka pun berbai'ah dengan mereka. Baik, kamu nak bai'ah dengan aku, kamu buat macam ni. Ya, kata dia sanggup. Lalu mereka pun berbai'ah dengan Sayyidina Osman ibn Affan. Lepas tu sahabat-sahabat Nabi, bila mereka jumpa Nabi, dia kata masa Nabi duduk di Mekah lagi, mereka jumpa Nabi, mereka takut amalan mereka jadi lemah ataupun terpengaruh dengan keadaan orang-orang di Madinah. Lalu mereka pun minta kepada Nabi supaya Nabi bai'ahkan dia. Apakah yang patut kami buat? Lalu Nabi bai'ah, jangan kamu sekutu pada Allah, jangan kamu berzina, jangan kamu mensumpah dengan sumpah palsu. Sahabat Nabi pun berbai'ah, balik ke Madinah. Bila balik ke Madinah, mereka pegang apa yang mereka bai'ah. Itu merupakan ajaran yang Nabi ajar. Itu satu ilmu yang perlu diamalkan. Dengan cara macam mana? Dengan cara bai'ah. Bila bai'ah saja, anak murid mesti kena taat. Kenapa bai'ah? Ada guru dia bai'ah senang, jangan hisap rokok, bai'ah dia. Lalu kami terima bai'ah, dia kena pegang. Kerana itu dia sudah ikatan dia dengan Allah, dengan ikatan dengan Allah, dengan guru dia. Kalau dia lari saja, dia langgar saja bai'ah tadi, maka dia telah melanggar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok. Setelah itu para pewaris yang terdiri daripada mursyid-mursyid sufi. Ini mursyid.
Mursyid biasanya mengadakan bai'ah daripada Nabi wafat pergi kepada sahabat ini. Dan sahabat-sahabat ini mereka itu adalah orang-orang yang ibadatnya kuat, sahabat. Bila sahabat nak mati pergi kepada tabi'in mati, wafat tabi'in pergi pada tabi'in mati pergi pada tabi'in. Siapa yang mengikut golongan ini adalah golongan ahli sufi. Ahli fiqh tidak ada bai'ah. Ahli sufi ni sahabat-sahabat Nabi yang mengikut perjalanan Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, yang disebut dalam hadis alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Peganglah sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa sahabat-sahabat Nabi yang Nabi sebut ashabikan nujum bi ayyihim qatadaitum ihtadaitum. Sahabat aku seperti bintang, mana-mana kamu mengikut sahabat aku, kamu akan mendapat petunjuk. Jadi melalui apa yang dilakukan oleh sahabat, di antaranya bai'ah. Inilah yang dilakukan oleh guru guru sufi yang mursyid. Mereka ada bai'ah dengan anak-anak murid dia sebagaimana sahabat Nabi. Bila sahaja Nabi wafat, dilakukan bai'ah ini kepada siapa? Sahabat Nabi buat. Lepas pada sahabat Nabi, tabi'in buat. Sampai pada tabi'in, siapa lagi berbai'ah? Yang berbai'ah membaru jalan ini adalah jalan guru sufi. Guru sufi yang bawa. Sampai sekarang setiap tarikat yang berpegang tarikat dengan anak murid dia, syekh-syekh tu kalau nak beri tarikat, dia akan bai'ah kepada anak murid dia. Ada bersisih mengenai guru mursyid. Ada dia mengatakan siapa nak bai'ah beri belaka. Ada guru mursyid kata terpulang gerak siapa atas guru nak pilih, ada guru nak pilih orang ni aku nak bai'ah, orang ni tambah bai'ah. Ini di antara. Ada setengah pendapat bai'ah belaka, siapa nak bai'ah belaka. Ada setengah pendapat kata guru pun kena pilih juga. Anak murid yang sanggup taat, yang sanggup dah sanggup dengar, sanggup tu saja boleh pergi bai'ah. Itu saja persisihan di situ. Tetapi amalan bai'ah ini yang memimpin rohani dilakukan oleh guru mursyid. Maka itulah dia pewaris Nabi sebenarnya. Yang Nabi tinggal itu risalah Nabi, yang Nabi tinggal itu nur Nabi, yang Nabi tinggal itu barakah Nabi. Kenapa sahabat Nabi boleh mengenal Allah Ta'ala dengan kalimah la ilaha illallah? Kerana nur Nabi masuk dalam hati dia. Sebab apa kita ni? Sebab itu kita belajar ilmu. Kalau kita tak jumpa guru, ibadat kita kadang-kadang tak tahu jalan, kita pun duduk dalam keadaan hoyo hayat. Tapi bila kita jumpa guru sufi, terbuka rohani kita. Kenapa kita belajar dengan orang ni jadi rajin dia buat amal ibadat? Kenapa kita belajar orang ni kita rasa ingin nak dekat je dengan Allah? Kita belajar dengan orang ni biasa aja. Berasa tak ada apa-apa. Sebenarnya berasa macam itu adalah nurun yakzifuhullahu fi qulubihim, iaitu cahaya yang dicampakkan dalam hati. Jadi Nabi wafat apa yang ada? Nabi wafat nur Nabi, barakah Nabi ada dalam sahabat Nabi. Hanya Nabi ada mukjizat. Orang-orang dulu ada kasyaf. Nabi tak tinggallah mukjizat. Jadi yang ada pada Nabi, bila Nabi wafat, apa yang Nabi tinggal? Barakah Nabi. Mukjizat tak ada. Ganti pada mukjizat adalah dia panggil karamah. Kemudian dia panggil kasyaf. Itu semua ada. Lepas pada tu bila sahaja tabi'in, sahabat wafat, pergi kepada tabi'in wafat, pergi kepada tabi'in. Maka kalaulah zaman Nabi dulu, Nabi lah yang Allah Ta'ala tunjuk mukjizat dia, hujah dan sebagainya. Lalulah bila Nabi wafat, pergi kepada sahabat. Sebab tu sahabat ada karamah dia, sahabat ada kasyaf. Siapa kata sahabat tidak ada kasyaf? Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dia berkhutbah, bila dia berkhutbah, atas khutbah dia arah orang belah kanan, belah kiri, naik atas bukit. Itu kasyaf Nabi. Kasyaf Sayyidina Umar Al-Khattab. Begitu juga dengan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ada seorang sahabat Nabi, dia nak pergi jumpa Sayyidina Osman, dia tengok orang puang. Lalu bila dia tengok orang puang, mari dalam hati, comel buat orang puang ni. Sahabat Nabi. Lalu dia pergi jumpa Sayyidina Osman, masuk dalam majlis. Lepas pada tu, bila dia duduk dalam majlis Sayyidina Osman pun mengatakan bahawa di kalangan kita ada orang yang berzina mata. Sahabat Nabi kata, kena selalu kata. Baru masuk majlis, lalu dia kata, dah ada wahyu turun? Tidak, inilah pandangan masa hati, dia panggil basirah. Basirah. Ini sahabat Nabi. Jadi inilah, kalau Nabi dulu ada mukjizat, ada. Nabi mati ada karamah.
Tinggal. Jadi benda ni berpindah melalui apa? Melalui bai'ah pindahan ini. Melalui bai'ah. Jadi berpindah sampai pada zaman Nabi, sampai pada zaman kita sekarang. Jadi zaman kita sekarang, kalau nak ikut perjalanan Nabi, macam mana sahabat Nabi taat, sehingga kan Abu Sufyan mengatakan bahawa aku tidak pernah berjumpa orang yang begitu taat sebagaimana sahabat Muhammad. Masa itu Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Orang-orang musyrikin Mekah pelik sungguh, kenapa sahabat Nabi begitu taat, sampai nak mati pun tahan lagi Nabi, mempertahan Nabi. Begitu sekali. Kerana apa? Kerana Nabi telah membuka nur mereka pada Allah, mengenal Allah. Sebab itulah guru musyrik, kalau kita jumpa musyrik, tidak hairan kita berzikir dapat jazbah, mabuk dengan Allah. Bila kita berzikir, kadang-kadang guru musyrik boleh buka kasyaf. Sahabat saya pernah bersuluk, dia kata lepas bersuluk, habis bersuluk, Allah Ta'ala beri, bila tengok dinding tembus. Dinding tembus. Ini dia buka kasyaf. Tapi bukan dia buka sebenarnya, Allah Ta'ala buka. Hati jadi bersih melalui apa? Melalui sufi. Begitulah kata guru saya, sahabat Nabi hari ini berbai'ah dengan Nabi, esok kenal Allah Ta'ala lalu. Kenal Allah Ta'ala melalui apa? Melalui barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata di sini, musyrik sufi mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan bai'ah pada setiap masa. Siapa yang mengikuti jalan bai'ah? Musyrik. Guru musyrik. Maka Ustaz An-Nadawi menyebut dalam kitabnya Rijalul Fikri wal Da'watu fil Islam, bahawa Syekh Abdul Qadir Jalani telah membuka pintu bai'ah dan taubat dengan secara serentak. Bila dia bai'ah, taubat selalu. Anak murid yang berbai'ah mesti bertaubat kepada Allah. Maka kaum muslimin daripada segenap pelosok dunia Islam telah mengikuti beliau dengan masuk yakni Syekh Abdul Qadir Jalani dengan masuk ke dalamnya. Mereka memperbaharui janji dan kesetiaan terhadap Allah. Ini orang yang berbai'ah dengan Syekh Abdul Qadir. Mereka berjanji untuk tidak syirik, tidak kafir, tidak fasik dan tidak melakukan bid'ah, tidak zalim, tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan tidak meninggalkan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak fana dengan dunia. Tidak fana dengan dunia, tidak mati setakat dunia saja, terpedaya dengan dunia, tidak, dan tidak lupakan akhirat. Inilah bai'ah. Inilah bai'ah Syekh Abdul Qadir Jalani dengan anak-anak murid. Satu hari dalam kuliah Syekh Abdul Qadir Jalani, adanya seorang majusi yang duduk sama, memakai jubah pakaian Islam sama. Dia itu majusi, kafir majusi. Padri pula tu duduk dalam majlis. Jadi ketika itu Syekh Abdul Qadir menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu. Yang Syekh Abdul Qadir ini dikenal dengan lidah Allah, kalam Allah, bukan Al-Quran, tidak. Sehingga kan setiap kali majlis dia beribu-ribu orang masuk Islam lah. Anak murid tak kira ramainya. Ia dikenali dengan sultan ulama. Satu hari padri majusi ini datang masuk kuliah Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani menyampaikan kuliah. Habis sampai kuliah, habis Syekh Abdul Qadir Jalani pun panggil dia. Syekh Abdul Qadir kata, ketahuilah, takutlah kamu kepada firasat orang mukmin. Takutlah kamu kepada firasat orang mukmin, yakni pandangan mata hati orang mukmin. Takut kamu, dia kata. Kerana firasat orang mukmin ini sebahagian daripada mukjizat. Bukan mukjizat, sebahagian daripada mukjizat. Lalu terkejut orang tadi, terkejut. Lalulah Abdul Qadir Jalani mengatakan, kamu hendaklah masuk Islam. Ini menandakan bahawa kamu kena masuk Islam. Lalu dia masuk Islam. Terkejut dia bahawa Syekh Abdul Qadir Jalani mengetahui. Dia datang tadi bukan nak belajar sangat, tapi nak tengok saja ataupun nak cari kesalahan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani mengetahui bahawa dia adalah orang Yahudi Nasrani yang ada di dalam majlis ini. Ini siapa? Ini kerja-kerja musyrik. Kerja-kerja musyrik. Terus masuk Islam. Situlah juga bai'ah dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Seorang ulama yang dikenal dengan Sultanul Auliya. Dan Sultanul Auliya terkenal. Satu hari Syekh Abdul Qadir Jalani menyampaikan kuliah. Tak ramai, 40 orang je. Biasanya ramai, 40 orang saja. Menyampaikan kuliah, 12 daripadanya mati dalam kuliah Syekh Abdul Qadir Jalani. 12 daripadanya mati. Sebahagian lebih daripada 12, 40 orang tolak 12. Lebih kurang dalam 38. 28, lebih kurang 28 tak sedar. Tinggal Syekh Abdul Qadir Jalani seorang. Habis tak sedar pensan, yang baki 12 lagi mati.
mati dalam kuliah Syekh Abdul Qadir Jalani. Sebab apa? Lontaran rohani masuk dalam hati anak murid dia. Tak dang nak tu, nak sangga. Tak dang dia mati dalam kuliah dia. Ini yang berlaku, yang dilakukan oleh guru mursyid. Saya pernah berjumpa dengan salah seorang mursyid di Yaman, yang dikenal dengan Habib Umar. Dalam satu CD Habib Umar, lebih kurang hampir 20 orang lebih pensan dalam kuliah dia. Pensan dalam kuliah dia. Cakap bab akhirat dia. Pensan, sini pensan, sini pensan. Sehingga kan habis dah. Dia kuliah habis dah. Ada lagi orang baru jatuh pensan, ni jatuh pensan. Ni hebat dia. Kita pensan tak tidur. Maknanya kuliah kita ni siapa pun turun saja no tu habis. Berguling batin. Berguling batin. Jadi itu mana rohani terlampau tinggi, siapa tak tahan akhir sekali jatuh tidur dalam kuliah. Baik, kita tengok. Mereka telah masuk di pintu ini, ke pintu ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membuka pintu tersebut dengan pimpinan Syekh Abdul Qadir Jalani, makhluk yang begitu ramai sehingga tidak mampu dihitung bilangannya kecuali Allah. Orang yang masuk bersama dengan Syekh Abdul Qadir Jalani tidak terkira ramainya. Kalau Syekh Imam Ahmad Ibn Hanbal satu kuliah 5,000 orang paling kurang, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jalani begitu ramai dia sehingga dikenali dengan Sultanul Aulia, sultan kepada wali-wali, sehingga dia mengatakan semua wali-wali Allah berada di bawah tapak kaki aku, katanya Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani pun dia punya cara dia pun bai'ah juga. Bai'ah kepada anak murid dia. Lalu dia kata di sini, perilaku mereka menjadi elok dan Islam yang ada pada mereka menjadi bagus dengan sebab berduduk di bawah pimpinan Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir sentiasa mentabiah muhasabah dan juga memberi bimbingan demi peningkatan mereka, dan murid-murid tadi menjadi murid rohani yang mengenali erti tanggungjawab setelah berbai'ah, bertaubat dan memperbaharui keimanan. Jadi inilah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Apabila orang nak masuk pintu rohani dia, mesti kena bai'ah. Nak masuk pintu rohani dia, nak masuk pintu pimpinan rohani dia, mungkin mesti kena bai'ah. Jadi demikianlah. Imam Syekh Abdul Qadir pun bai'ah. Bila bai'ah, bermakna dia akan mentabiah, dia akan muhasabah anak murid dia, kemudian dia akan beri bimbingan supaya meningkat rohani. Dia guru mursyid, dia boleh tahu rohani kita. Tanda guru mursyid, kita tak zikir dia tahu. Macam kita bai'ah dengan dia, hari tu kita tak berzikir, mari tu dia akan beritahu kita. Bila kita bersuluk dengan dia, dia kata 70,000 kena zikir sebagai contoh. Kita pun zikir lah. Zikir tak sampai pun, kita pun report pada dia. Sepanjang suluk berapa hari zikir, cukup dah 70,000. Dia kata dah, dia boleh tahu. Ini kehebatan. Kehebatan guru mursyid. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani satu ketika orang kata, dia kata hebat. Nabi mana yang boleh menghidupkan orang mati? Nabi Musa. Nabi Musa menghidupkan orang mati. Dia kata Nabi Musa lebih hebat, kerana boleh menghidupkan orang mati. Dia kata tidak sebagaimana Nabi Muhammad. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, mari kamu ikut aku. Kalau kamu kata macam tu, mari ikut aku. Lalu orang pun ikut dia. Syekh Abdul Qadir bawa pergi ke kubur. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kata pilih mana kubur mana satu yang kamu nak pilih. Dia pun tunjuk kubur ni. Baik, Syekh Abdul Qadir tunjuk kubur tadi, merekah, tobek bangun daripada kubur. Lalu masuk mula mati. Katanya Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau aku ini adalah umat dia pun boleh tu, maka Nabi Muhammad lebih-lebih lagi. Baru terkejut kerana ini karamah ataupun kehebatan yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jalani. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani ini merupakan Sultanul Aulia, dan setiap anak murid yang belajar dengan dia melalui jalan rohani, pimpinan rohani, mesti kena bai'ah dengan dia. Bila bai'ah, apa yang dilakukan? Yang pertama bai'ah, yang kedua taubat. Kerana Syekh Abdul Qadir Jalani menghimpunkan bai'ah kedua-dua serentak dengan taubat. Inilah yang dilakukan oleh guru sufi, dan inilah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Imam Ghazali mengatakan, aku ketahui bahawa dan aku meyakini benar-benar bahawa jalan sufilah jalan yang memimpin manusia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Segala janji dan bai'ah ini menimbul kesan yang kuat. Bukan saja-saja bai'ahlah kita. Kalau ada guru yang nak bai'ah,
bai'ahlah kita. Dia akan timbul kesan kepada diri hati kita. Kesan. Kalau kita bai'ah, kalau guru tu ahli semayang malam, boleh semayang malam. InsyaAllah dengan pimpinan rohani tadi, dia akan berlaku kesan yang kuat, bukan sembarangan, kuat. Sehingga kan ada guru tadi bila dia bai'ah, dia beri amalan zikir apa, jadi jazbah serta-merta. Ada. Jadi jazbah, jadi mabuk dengan Allah, jadi majzub. Cepat-cepat jadi mazub. Jadi nak beritahu kesan yang kuat dan lebih menyelah dalam mentazkiyah, yakni menyucikan hati serta mengislah, mengelokkan individu serta masyarakat. Di jalan yang mengislahkan masyarakat, jalan sufi sebenarnya. Bukan, tidak ada jalan lain tidak boleh mampu mengislah. Tapi hanya mengelokkan secara zahir saja, tapi secara batinnya adalah jalan sufi, menghidupkan hati-hati manusia. Begitulah zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali nak bangkit masyarakat, dia tengok masyarakat dia rosak, maka Imam Ghazali membangkitkan jalan sufi. Walaupun Imam Ghazali itu adalah imam mujtahid dari segi fiqh, dia tu mujtahid setara dengan Imam Syafi'i tu. Kalau dia nak keluar mazhab Ghazali boleh, dia punya peringkat mujtahid, tetapi dia duduk di bawah mazhab Syafi'i dan dia membangkitkan masyarakat dengan ilmu sufi, tasawuf. Begitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani masa zaman dia, rakyat dia rosak juga. Lalu dia membangkitkan dengan jalan sufi. Sebab itulah bila jatuhnya kerajaan Osmaniyah, ahli-ahli sufi mengatakan bahawa kenapa kerajaan Osmaniyah jatuh? Disebabkan jatuh kerana mereka ulama-ulama kerajaan Osmaniyah ketika itu terlalu mementingkan fiqh, meninggalkan sufi. Apabila sufi tinggal, maka masyarakat jatuh. Apabila sufi naik, apabila orang meningkatkan sufi, masyarakat akan naik. Inilah dia kehebatan yang ada dalam ilmu tasawuf. Mereka melalui jalan tasawuf untuk meningkatkan masyarakat, dan mereka melalui jalan bai'ah untuk mengikat hati-hati manusia. Wallahu a'lam. Allah rijal Allah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahza bi fadlillah على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلفنا من البلوى يا الله ويا أقطار ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوادي يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله بالبركة والكرمة شيخ عبد القدير ولي الله بشفاعة النبي محمد بإذن الله ورضا الله آمين 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 يا الله آمين 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 يا الله آمين 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 يا الله آمين يا رب
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أسفى أسقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر السماء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المراء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا ذا البينات السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء يا بدراتيم يا بدراتيم من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علا كما قالي يا بدراتيم يا بدراتيم من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن علا كما قالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا أنت الذي
أشرقتا في الأفق العلا فما حوت بالأنوار كل ضلال يا بدرتي يا بدرتي من حاز كل كمال ماذا يعام ماذا يعام عن علم كما قال وبك استنار الكون يا عالم الهدى وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإنعام والإفضال يا بدرتي من حاز كل كمال ماذا يعام ماذا يعام عن علا كما قال صلى عليك الله ربي ربي دائما صلى عليك الله ربي ربي دائما أبدا مع الإبكار والأطال يا بدرتي من هذا كل كمال ماذا يعام ماذا يعام يا كما قال وعلى جميع الآل والأصحاب من وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكماله يا بدرتي من هذا كل كمال ماذا يعام ماذا يعام عن علا كما قال طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود منية الأقصى مرامي أعظم السهول
بنية الأقصى مرامي أعظم الشهود وأرى باب السلام يا ذاكر الجدود وأرى باب السلام يا ذاكر الجدود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود يا طراز الكنبياء يا علمها يا طراز الكنبياء يا المنتهى مرام والملك يا بدر التمام مرام والملك يا بدر التمام طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود يا سراج الأنبياء يا علي الجنى يا سراج الأنبياء يا علي الجنى يا إمام الأتقياء إن القلب ذاب يا إمام الأتقياء إن القلب ذاب طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود اكفت الأعراض عني أدنني السقام اكفت الأعراض عني أدنني السقام فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود